pagi kelas. Hari ni cikgu nak ajar macam mana awak nak tulis catatan untuk folio. Okey, untuk tajuk yang ini, lukisan dengan catatan realistik ni kan, dekat sini sepatutnya awak kena buat catatan. Okey, contoh catatan untuk yang ini adalah awak boleh tulis media cat poster dan pensel warna. Okey, ataupun media cat poster, media MEDIA, media. Lepas tu awak buat 2 titik, awak tulis cat poster, koma, pen, koma, pensel warna dan pensel warna. Okey, media tu adalah bahan yang awak mewarna dekat sini. Okey, teknik. Yang kedua adalah teknik. TEKNIK, teknik. Okey, teknik tu maksudnya awak tulis basah atas kering. Lepas tu teknik lorekkan, teknik garisan, selari. Yang itu adalah contoh untuk yang ini. Okey. Seterusnya, ataupun cikgu tuliskan okey, yang tadi kan untuk catatan realistik tu media cat poster. Awak tengok balik yang catatan awak yang tajuk tugasan nombor 1 tu kan, media apa yang awak ambil. Okey, awak ambil cat poster, pensel warna, yang apa yang awak warna kat situ, ataupun media cat poster saja dengan pen atau pen. Okey, lepas tu teknik basah atas kering. Tengoklah awak punya basah atas basah ke, basah atas kering ke. Okey, dan teknik lagi satu, garisan selari kalau siapa guna pen, ataupun dan lorekkan. Kalau awak gunalah, tengok awak guna apa. Kalau awak guna satu je lah, maksudnya basah atas kering saja. Kalau awak guna satu lah. Okey, itu bergantung kepada yang awak hasilkan di sini. Kalau cikgu punya contoh, cikgu hanya buat media cat poster, teknik basah atas kering. Itu je. Okey. Yang ini, yang ini agak banyak sikit lah. Okey, yang ini adalah ilustrasi asal. Yang kedua ni kan, awak kena tengok bahannya adalah contoh daripada tingkatan 1 punya nota. Okey, iaitu asas seni reka. Okey, contohnya garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna, tapi kat sini kita tak ada warna lah. Okey, kita ada jalinan dengan ruang. Okey, so kita boleh cerita tentang garisan. Okey, maksudnya ataupun kita boleh mainkan dengan catatan saiz. Okey, kat sini saya besarkan saiz kuih loyang ni dan saya letakkan di atas sebelah kanan. Okey, so saya boleh buat contohnya. Ni untuk yang ilustrasi punya perkembangan idea kan. Okey. Saiz kuih loyang dibesarkan dan diletakkan di sudut kanan, di sudut atas sebelah kanan. Macam itulah contohnya. Okey. Tengok awak punya ilustrasi awak. Okey, so kat sini saya nak cerita macam mana ni. Okey, saya perasan saya punya dalam ni saya ubah. Okey, saya ubah dalam ni. Macam ni kat sini kan, kat sini saya ubah. So saya boleh cerita kalau macam ni kita panggil corak, tapi kita tak sebut corak kita sebut jalinan. Okey. So saya akan cakap jalinan dalam kuih loyang diolah. Olah tu maksudnya kita ubah kita letak perkataan diolah. Diolah menjadi, kita tengok balik. Dia macam dia permudahkan. Okey, sebab lagi mudahlah nampak kat sini kan berbanding yang ni. Okey. So kita nak cakap
jalinan dalam kuih loyang diolah dan dipermudahkan. Sebab dia nampak lain mudah kan? Dipermudahkan rupa. Sebab itu rupa, biasanya kita panggil rupa apa ni? Rupa organik ke rupa geometri? Lebih kepada ada juga rupa, tapi lebih kepada rupa geometri. Rupa geometri. Tengok awak punya tu lah, organik ke geometri. Ingat balik tingkatan 1 punya nota. Kalau nak tahu tentang asas nereka yang garisan, rupa, jalinan, harmoni kan, itu semua dalam topik tingkatan 1. Awak boleh Google ya, cari topik tu. Okey, yang ini saya dah nampak shape macam shape diamond kan, tapi saya tambah 2 kat sini. Okey, so saya olah dia punya rupa kuih ni juga dengan dia punya jalinan ni pun saya olah menjadi lebih nampak harmoni. Okey, macam ni kurang harmoni, yang ni harmoni. Nampak sama je semua kan, cantik je. Okey. So rupa maknanya kuih loyang tu rupa kuih loyang. Sebab yalah, kenapa saya sebut rupa? Sebab dia adalah 2D saja kat sini. Okey, kalau awak buat macam 3D bentuk lah. Okey, kalau 3D jadi bentuk. So rupa kuih loyang diolah rupa dan jalinan. Rupa, ingat kan dalam tu kan corak kan, kita panggil jalinan. Rupa dan jalinan kuih loyang diolah menjadi harmoni. Tak payah kita sebut menjadilah. Okey, diolah harmoni. Itu je pun senang, simple je. Okey, sebab kita nampak cantik je tu susun. Okey, lagi satu. Ini rupa dan kuih loyang diolah harmoni dan saya rasa yang ni cukup lah ni. Okey, seterusnya kita yang ini pula. Okey, kita olahkan dia menjadi dia punya jalinan tu kita ubah lagi. Okey, dan dia punya jalinan ni macam dah bersambung dengan dia punya rupa kuih loyang tu. Okey, so kita sebut rupa dan jalinan kuih loyang kita nak cakap dia bersambung kan, rupa dan jalinan kuih loyang bersambung. Okey, kalau tak pun kita sebut jalinan kuih loyang, jalinan dalam kuih loyang. Ini pun kita sebut dalam ni. Okey, jalinan dalam kuih loyang bercantum dengan rupa luar kuih loyang. Okey, yang itulah. Okey, seterusnya yang ini. Yang ni ada tambahan lah. Okey, itu awak kena letaklah pilihan saya, yang saya tik tu lah. Yang awak tik tu yang mana? So mesti akan ada pilihan saya. Buatlah bintang. Bintang. Okey, macam itulah. Okey, yang ini apa awak nak cakap? Kita bulatkan dia semula. So more tu kepada garisan. Okey. Luar kuih, rupa kuih loyang, mengolah kuih loyang dengan garisan melengkung. Kan garisan melengkung tu kan? Sebab tu awak kena ingat balik asas nereka. Ni garisan melengkung. Okey. Yang tu je lah. Dah cukup. Ambil mana part yang penting saja. Okey. Seterusnya tipografi. Tipografi ni awak kena cakap lah. Contohnya yang ni asal kan, tipografi asal. Yang ni kan saya ada nak tambah lorikkan ketebalan kat tepi ni kan. So saya buat contoh tipografi ditambah garisan tebal dan garisan melengkung pada bahagian dalam setiap
setiap sisi tipografi. Kat tepi kan, kat bahagian tepi dia tu. Ataupun kita terus ni. Garisan tebal dan garisan melengkung. Garisan melengkung. Garisan menyerong. Garisan menyerong ditambah pada bahagian dalam setiap sisi tipografi. Macam itulah. Okey, so yang ini untuk ni nampak ni. Tebal dan menyerong. Okey, yang ini ini maksudnya saya menghasilkan, kalau awak nak lagi mudah, biasanya kalau saya lah, saya akan buka Word kalau tak nak menerangkan. Kalau awak just nak tulis nama tulisan tu saja, agak-agak je lah. Awak boleh cari kat sini. Ini. Script. Okey. So, awak boleh juga tulis nama tulisan. Kalau awak tak nak buat penerangan, boleh juga tulis nama tulisan berdasarkan daripada Microsoft Word ni. Okey, tadi script kan? Okey. Jenis tipografi script. Okey, script. Itu je lah. Kalau nak yang lagi mudah. Kalau tak, kena terang macam ni lah. Okey, ni ada contoh. Macam mana nak terangkan jenis tipografi script ni kalau awak katakan, cikgu saya tak ada komputer. Okey, so awak boleh tengok. Awak boleh cek internet sebenarnya. So, boleh tengok kalau tak ada komputer, contohnya garisan tebal setiap tipografi dengan garisan beralun kan? Berangkai. Garisan tebal dan berangkai pada setiap tipografi. Macam itulah. Okey, ni kalau nak terang. Kalau tak, cari jenis melalui Word. Okey, seterusnya. Yang ni lakaran logo asal. Yang ni awak akan terangkan apa yang awak ubah. Okey, awak tambah garisan. Awak tambah garisan dan awak olah. Olah itu ubah, awak kurangkan dia punya ketebalan ni. Okey, bolehlah cerita macam tu. Dia bebas sebenarnya buat catatan ni. Yang penting awak faham. Mengolah rupa logo menjadi lebih mudah dan menambah 3 garisan di kiri dan kanan logo. Macam itulah. Okey, ni contoh. Okey, so awak kena berfikirlah ni masa nak buat ni. Okey, macam ni macam mana cerita ni? Okey, menambah bunga di tengah tipografi dan menghasilkan bentuk, kita nak sebut apa ni sebenarnya? Macam bentuk yang orang menyampaikan sijil dan hadiah kan. Macam mana nak sebut ni? Ni kena Google lah ni. Apa bentuk ni? Dekat Word ni saya rasa macam ada bentuk ni. Kita tengok. Insert shape. Apa nama shape dia ni? Dia ada nama dia ni. Ni dia. Ribbon tilted up. Okey, dan menambah bentuk ribbon. Bentuk ribbon lah. Okey, so maksudnya yang tadi tu, yang ni kan untuk yang ini. Okey, dengan inilah kita tambah. Dengan tulisan ni dah ubah juga. Tipografi mizan Okey. So tipografi tipografi logo rose diolah bunga rose diolah bunga rose. Bukan ditambah. Tipografi kita terus tipografi tu huruf tau. Tipografi rose diolah bunga bukan. Susahnya nak bunyi kan. Bunga rose huruf ataupun tipografi O diolah menjadi bunga rose. Macam itulah.
Lebih kurang macam ni lah. Okey, lepas tu tipografi mizan dipermudahkan dan apa lagi yang ada kita ubahkan dia? Menambah ribbon. Okey, dan menambah bentuk ribbon. Okey. Itu je. Okey, itu adalah contoh untuk logo. Seterusnya, yang ni awak boleh letak lah. Awak kena carilah dekat Google ataupun dekat Word untuk nampakkan dia punya nama bentuk semua tu. Okey, yang ini macam biasa yang cikgu bagi contoh tu kan, yang first kotak tu mestinya adalah kotak pembungkusan asal. Yang first. Yang ada lagi satu ni. Yang ni tak ada ni. Ni contoh ni tak ada. Contoh yang cikgu baru bagi tu. Okey, kotak pembungkusan asal awak tu. Okey, yang kedua tu awak pun tulis lah. Saya rasa boleh tulis nama kotak ni. Okey, kotak segi 4 sama kotak ni kotak apa ni? So kita boleh cari nama kotak. Jenis kotak. Kita kena cari lah. Apa nama kotak ni? Okey, kena Google. Kalau yang ini tadi. Yang ni kan. Okay, kita letak dia sebagai kotak yang nombor 4 ni. Yang nombor 4 tu. Nombor 5 sebenarnya kan sepatutnya. Kat sini saya tulis 4 lah. Tapi sebenarnya tu nombor 5. Kotak pembungkusan berlipat. Berlipat. Kotak pembungkusan berlipat. Berlipat ke? Okey, kotak pembungkusan. Dia nama ni. Kena cari. Ni berlipat macam ni. Kertas kraft makanan. Nak nama dia. Nama kotak pembungkusan kan keluar lain kan? Okey, kita cari bentuk ah. Bentuk. Kita cari ini je, senang sikit. Yang kotak sandwich tu letak sebagai apa? Yang ni. Ni, trapezium. Okey, so kotak yang segi 4 sama adalah kotak pembungkusan segi 4 sama. Yang kotak sandwich tu kan awak letak ni trapezium. Kotak pembungkusan, sekejap. Kotak yang macam bentuk sandwich tu kan, pembungkusan trapezium. Macam itulah. Okey, yang lagi kalau macam kotak yang ini kan, ni kotak trapezium, ni kotak segi 4 tepat, yang ini ikut awak punya, cari dekat Google ni, bentuk-bentuk kat sini. Cari bentuk je. Kalau yang lagi satu ni pentagon lah, kita letakkan pentagon. Okey. Yang ni sebagai pentagon. Itu macam pentagon kan? Ke tak? Aduh, kepeningan saya. Bentuk-bentuk ni leceh sikit. Tapi tak apalah, kita letak sebagai pentagon. Macam bentuk pentagon kan? Okey. So, kita letak lagi sebagai kotak pembungkusan pentagon. Pembungkusan pentagon. Macam itulah. Awak kena Google lah sebenarnya kelas. Okey, lepas tu jangan lupa mana satu kotak pilihan saya. Okey, jangan lupa kotak pilihan saya. Contohnya trapezium ni adalah pilihan cikgu, pilihan saya. Yang awak dah tulis awal tu tak apalah kalau yang belum tulis. Saya takut ada yang belum tulis. Okey, seterusnya yang ini ukuran, yang ni awak tulis nama kotak. Okey, macam cikgu kotak pembungkusan trapezium. Yang ni jangan lupa catatan awak adalah skala. Cikgu dah bagi dah contoh kan. Tulis kat sini skala berapa? Satu ni sebuah berapa? Tulis ukuran catatan awak. Itu je. Okey, yang ini pun sama, tulis
skala berapa, lepas tu tulis catatan ukuran berapa ni. Okey, cuma kat sini, sekejap ya. Yang ni ada penambahan sikit, iaitu saya tambah baru. Okey, yang ini awak cuma buat macam ni saja. Okey. Okey, awak ambil pembaris, gariskan elok-elok dan tulis okey, tulis ilustrasi. Yang mana awak ada kan? Okey, so sini. Ni apa? Tipografi. Okey, logo. Lepas tu senarai kandungan, logo halal. Itu, elemen-elemen tu. Gariskan dan tulis apa nama dia. Cek balik awak punya tu. Boleh? Okey, carilah mana-mana ruang yang ada. Okey, semua termasuk reka letak semua ni Okey, seterusnya. Yang ni macam biasalah. Kalau ada yang saya tik, pilihan saya. Tulis pilihan saya. Okey, yang ini awak just tulis skala dia berapa, satu nisbah berapa dan ukuran sahaja. Jangan buat ilustrasi senarai kandungan, tak perlu. Yang ni saya nak, yang besar ni satu ni, saya nak awak tulis catatan sahaja dengan skala. Itu je. Macam ni saja. Okey. Seterusnya yang ini. Yang ini saya rasa awak dah sedia maklum. Okey, kalau maksudnya gambar yang saya bagi tu semua kena letak Kalau pembaris tu untuk apa? Untuk pembaris, untuk mengukur kotak. Okey, pisau untuk memotong kertas mounting board. Ejaan mounting board macam ni. Mounting board. Yang warna putih tu, kertas warna putih tu, mounting board. Tu nama dia Okey, maka tengoklah apa yang awak buat. Kalau yang awak tak guna tu, awak tulis je. Contohnya yang botol warna kuning tu, itu adalah gam PVA untuk mencantum dan melekatkan kotak sebenar. Okey. Apa lagi? Papan yang hijau tu, tulis itu alas untuk memotong kertas. Okey, alas untuk memotong kertas. Ada papan hijau tu Okey, tulis. Mesti kena ada fungsi dia. Sila tulis. Sama ada awak nak buat macam ni ataupun awak tulis nombor. Nanti buat jadual, tulis alat, tulis fungsi, awak boleh tampal dekat. Nanti nak tampal tu bagi tahu saya kat mana. Itu pun boleh juga. Okey, seterusnya yang ini saya rasa awak tak ada masalah. Awak tulis nama teknik menggunakan apa media apa. Okey, so ni tak ada masalah. Yang ini catatan awak hanyalah tulis nama warna. Nama warna ni. Awak dah buat skema kan? Just tulis nama warna. Kalau tak pasti, ambil dekat botol poster awak tu. Warna apa? Apa warna dia? Apa warna dia? Kalau katakan cikgu saya campur, tulis warna ni campur dengan warna ni. Itu je. Okey, dan macam biasa pilihan saya. Okey, yang ini saya rasa saya dah bagi dah saya punya catatan hari tu. Scroll balik message, tengok apa catatan yang cikgu dah share tu. Dan yang ini awak cuma tulis okey, suasana dia, okey. So suasana dia, kalau yang ni saya akan saya dah, maknanya ni jangan lupa tau, corak elemen ni mesti nampak Okey, so tulislah situasi sebenar. Okey, so kat sini situasi sebenar kotak pembungkusan makanan tradisional kuih loyang saya kan? Saya punya kuih loyang yang kini berada di ataupun kita nak cakap kita nak bagi tahu yang kuih tu dah dibeli. Okey, kotak pembungkusan makanan tradisional kuih loyang kini telah dibeli oleh pembeli. Kotak pembungkusan makanan tradisional kuih loyang kini kotak makanan kuih loyang berada di atas meja berada di atas meja
dan kuih loyang dinikmati oleh pembeli. Macam tu lah. Okay, so media, awak guna apa tu? Warna apa tu? Awak warnakan lukisan tu guna apa? Cat poster. Okay, lepas tu teknik basah atas kering. Biasanya basah tu adalah berus, kering tu adalah kertas lukisan. Ini je lah. Ni contoh saya. Tulis dekat sini. Okay, itu saja. Terima kasih.